Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahagia saudara pengacara majlis dan yang bahagia kanda Tuan Imam Ustaz Sayuti, tuan-tuan jawatankuasa masjid, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat sama-sama dalam program kuliah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh saudara pengurusi kita tadi. Dan saya ingat ini kali yang kedua kot saya sampai ke masjid tuan-tuan. Kali yang pertama dulu tak jadi masjid lagi, masih surau. Dan Alhamdulillah sekarang kita dah dinaikkan taraf, dah jadi masjid. Tak tahu tapak masjid baru sebelah mana, ada ke tak ada lagi? Katang ni dah ada tak? Alhamdulillah. Dan pada malam ni tajuk untuk sama-sama kita bincangkan pun berkenaan dengan ketenangan hidup. Satu tajuk yang umum tuan-tuan ya, yang diminta oleh pejabat agama daerah yang menganjurkan program sebegini seluruh negara, seluruh daerah Kubang Pasu ya, secara serentak. Dan kebetulan saya ni dinamakan untuk di masjid tuan-tuan. Alhamdulillah ya. Sebab benda-benda yang macam ni, perkara-perkara yang sebegini tuan-tuan, perempuan sekalian, kita nampak dan kita rasa macam mudah. Hari-hari kita lalu, sama ada kita berasa ataupun tidak. Tahun ni nak habis pula dah tuan-tuan. Kalau tahun hijrah dah pun berlalu, tetapi tahun hak Masihi ni kita duk bilang hari dah ha? Seminggu lagi selesai, masuk tahun baru pula. Jadi kalau kita nak menilai, kita nak menghitung segala amal perbuatan kita tuan-tuan, amal ibadah kita, dia bukan merupakan satu perkara yang kita boleh nilai sebagaimana kita duk kira harta benda kita ataupun duit kupang yang duk ada dengan kita. Sebab tu pada malam ni tuan-tuan, saya ingat kita nak cuba bermuhasabah je 2-3 perkara. Dan saya yakin tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan sekalian, kita pun telah banyak sedia maklum. Saya ingat Tuan Imam kita pun banyak dah duk mengkuliahkan kepada kita. Cuma sebagai sedikit muhasabah untuk diri saya dan tuan-tuan perempuan sekalian, supaya hidup kita ni akan dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh Allah Taala nak campakkan dalam diri kita ni satu sakinah, kebahagiaan, keseronokan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim ilal akhir al-ayah. Ayat ni Allah Ta'ala ingatkan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala dia nak bagi kepada kita, nak letakkan dalam hati kita perasaan seronok, kebahagiaan dalam hati-hati manusia. Kemudian dalam masa yang sama Allah Ta'ala nak tingkatkan amal ibadah kita. Allah Ta'ala nak upgrade kita punya keimanan, letak ada dalam hati,
Dan kata Allah, inilah orang-orang yang akan mendapat kerahmatan dan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata pengurusi tadi, tuan-tuan, dia cuba cungkir sikit bagi idea kat saya tadi. Dia kata kadang-kadang kebendaan yang ada kepada kita tak akan memberikan kebahagiaan. Yang ni tuan-tuan pun boleh rasa. Kita ada kenderaan yang hebat, kita ada rumah-rumah yang hebat, ada anak-anak isteri yang hebat. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak nampak di mana kebahagiaan yang kita dapat, melainkan serabut tambah ada. Bukan kata kebahagiaan, bukan keseronokan, tuan-tuan. Sebab tu baru ni ada sembang dengan seorang kawan. Saya ingat bukan orang Darul Mahad kot. Duk sebut berkenaan dengan salji turun di Mesir ke di Saudi baru ni. Tuan-tuan, ramai duk bincang, mengatakan bahawa ini adalah tanda-tanda nak kiamat. Dia bertanya pandangan kita lah, tuan-tuan, Ustaz rasa macam mana? Ustaz nak habaq senang je, kita tak usah duk tengok jauh-jauh lah tanda-tanda kiamat ni. Yang nak pergi sampai ke Mesir nak tengok salji, dia salji turun rata dah lah ni. Di Vietnam pun ada lah. Kalau nak tengok tajuk salji ni bukan dia dah. Tetapi tanda-tanda kiamat ini banyak duk ada dalam rumah tangga kita. Tak payah duk tengok salji yang macam mana kita duk bayang. Balik bila sembahyang subuh sekejap lagi, kebetulan dia tanya lepas subuh di Masjid Kepala Batas, tuan-tuan, balik sekejap lagi pergi tengok lah rumah tangga kita. Tuan-tuan, minta maaf, minta ampun lah, kok lah malam ni saya bercakap kasar sikit ke apa ke, tak apalah, kita kira adik-beradik lah, orang dekat-dekat. Tuan-tuan, kita akan nampak lah di mana tanda-tanda kiamat tu rata-rata ada, bermula daripada dalam rumah tangga kita, keluar jalan sampai keluar. Tuan, tu hakikat kita nak kena faham. Sebab tu pada malam ni, kalau kita nak cakap soal ketenangan, kebahagiaan, ketenangan hidup, tuan-tuan, benda ni Allah Ta'ala mention banyak kali dalam Quran. Sampai Allah Ta'ala nak seru kita masuk dalam syurga pun, dia tak sebut orang sembahyang rajin ke, orang puasa rajin ke, orang yang tiap-tiap tahun pergi buat umrah ke apa, tak. Allah Ta'ala tak sebut. Tapi Allah Ta'ala sebut siapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut macam tu dalam ayat-ayat terakhir surah Al-Fajr. Tuan-tuan, wahai orang-orang yang jiwanya tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu mutmainnah, yang ada nafsu ketenangan. Ni Allah Ta'ala panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya tenang. Dalam tafsiran mudahnya, tuan-tuan, saya sebut malam ni sebagai ringkasan, pilihlah pintu-pintu syurga yang mana kamu nak masuk. Siapa? Orang yang jiwa-jiwanya tenang. Tapi bila Allah Ta'ala sebut lagu tu, tuan-tuan, kita jangan duk pakai shortcut pula. Kita kena ingat, jenis jiwa tenang ni dia bukan ada piduk je kau pasal malam, tak ada. Tak ada siapa piduk lelong kau pasal malam nak cari jiwa tenang. Tapi Allah Ta'ala seru orang yang nafsul mutmainnah, pilih pintu syurga yang mana kamu nak, kamu boleh masuk ke dalam dia. Ringkas, simple je, tuan-tuan, nak masuk syurga Allah Ta'ala panggil. Tapi dalam masa yang sama, nak dapatkan ketenangan jiwa, tuan-tuan, puan-puan sekalian, nak dapat ketenangan, mesti pertama sekali orang tu orang yang sembahyang. Sebab tu benda ni kita bukan boleh shortcut. Kita nampak tu tafsiran macam mudah. Allah Ta'ala seru, wahai orang-orang yang jiwanya tenang, bahasa macam mudah. Tetapi orang yang nak dapat ketenangan jiwa adalah orang-orang yang sembahyang. Ni sebagai intro saya nak sebut tuan-tuan pada malam ni, belum kita nak cerita benda lain lagi sekali. Orang yang jiwanya tenang, pertama sekali orang yang sembahyang. Tapi kalau dalam Quran, kalau Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala seru tuan-tuan, perempuan sekalian, orang yang sembahyang, Allah Ta'ala bukan nak abang kata masuk syurga, ada. Tapi banyak kalimah-kalimah Allah Ta'ala menghina orang-orang yang sembahyang. Fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang-orang yang sembahyang. Sembahyang, tuan-tuan, dia sembahyang.
tapi dia tak dapat ketenangan. Hak ni Allah Ta'ala tolak dia pergi masuk dalam neraka wil. Wa'alaikumsalam. Kita minta Allah Ta'ala simpang kita daripada masuk dalam kalangan orang demikian. Pasal apa? Ada masalah sembahyang dia. Sebab tu bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, orang-orang yang diberikan ketenangan oleh Allah ialah orang-orang yang ingatkan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, orang-orang yang diberikan ketenangan oleh Allah ialah orang-orang yang ada ketenangan dalam hati dia, orang yang ingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam konteks ini tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni saya nak bawa satu pandangan untuk sama-sama kita bincangkan. Tuan-tuan, satu pandangan yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Cakap di Masjid Darul Mahek ni seronok tuan-tuan, ni bukan kata seronok lagu mana. Bolehlah kita cakap lebih sikit. Kadang-kadang kalau kita ada bawa pergi cakap kat kampung tu, nak kena cakap lagu lain sikit. Saya ikut dia salah faham. Tapi tuan-tuan, pada malam ni insya-Allah ada kot. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia kata apa? Ini orang Wahabi cukup seronok. Tuan-tuan, kalau cakap Syekh Ibn Taymiyah ni, kira tok guru besar Wahabi lah. Kalau tuan-tuan dengar siapa-siapa cakap tajuk apa nama ni, kalau tuan-tuan kenal orang-orang yang Wahabi ni, antara ulama-ulama yang akan dia ketengahkan Ibn Taymiyah. Sebab dia ni berfikiran tu, cara dia cakap tu dia liberal sikit. Itulah mudah. Yang sampai peringkat talqin tak kena baca lah apa semua, tuan-tuan faham, maklum lah. Yang ni kita tak bincang dah malam ni. Kita nak cari ketenangan aja. Tetapi ini juga adalah antara tokoh-tokoh ulama pemikir Islam yang hebat. Kita bukan nak bincang soal Wahabi ke tak, itu soal tanggapan orang. Sama juga dengan Syekh Ja'far As-Sadiq. Tuan-tuan, dia ni declare oleh apa nama ni orang Syiah sebagai imam yang ke-6. Tapi dia tak tahu pun, kata dia ni orang Syiah nanti dia jadi imam nombor 6. Dia sendiri pun tak tahu. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar kita kata kuku ada Tok Guru bawa mai apa nama pandangan-pandangan Syekh Ja'far As-Sadiq dan sebagainya, jangan duk label lagi Tok Guru tu Syiah. Sebab pandangan Ja'far Sadiq, apa nama Ja'far Sadiq ni, masa tu bukan ada lagi apa nama ni Syiah sebagaimana yang duk ada lah. Cuma puak ni pergi ambil dia jadi Tok Guru, letak dia imam yang ke-6. Itu saja. Sebab tu kadang-kadang benda lagu ni kalau kita mengaji, kita cuba mentelaah kitab-kitab ni, baru kita nampak di mana kelebihan. Sebab tu kita tidak jadikan itu sebagai punca kepada percanggahan kita. Tuan-tuan. Baik, Imam Ibn Taymiyah kata, nak dapatkan ketenangan hidup di atas dunia, tuan-tuan, mau tak mau, sesungguhnya manusia ni, kata Ibn Taymiyah, dia perlu mencari syurga di atas dunia dulu sebelum dia boleh dapat syurga di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bila dengar lagu tu, kena cari syurga di atas dunia dulu sebelum nak dapat syurga di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi teringat petang kemarin sebahagian syurga kita dah kena bom. Kalau kita faham begitu lah. Pergi makan kenduri Syekh Daniel kita kemarin ni, dia duk tunjuk gambar Danok kena bom pukul 2 kemarin, tuan-tuan. Jadi sebahagian syurga tu dah kena bom. Pada kita syurga hak tu ya, takat tu ya. Tapi Ibn Taymiyah dia sebut syurga bukan yang tu, tuan-tuan. Hak tu fahaman kita. Hak kita duk puasa, hak yang tiap-tiap minggu Jumaat Sabtu duk pergi halal siam, pergi cari syurga. Tapi harap-harap orang Darul Amal haid ni tak lah. Ini Darul Amal yang tak haid je duk pergi tu. Speaker ni tak bunyi di luar kot, tak ada radio apa kot, tuan-tuan. Tu perangai kita, tu perasaan kita. Bila apa nama ni Ibn Taymiyah sebut mencari syurga dunia tu sebagai prasyarat untuk dapat syurga akhirat, tuan-tuan, sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni dia cuba perjelaskan kepada kita, tuan-tuan, puan-puan sekalian, bahawasanya syurga di atas dunia ni dia akan lahir daripada dua perkara besar. Yang pertama, syurga dunia ini dia akan lahir daripada ma'rifatullah. Tu nombor satu. Maknanya kalau siapa tak kenal Allah Ta'ala, tak dekat diri dengan Allah Ta'ala, dia tak akan dapat syurga sebenarnya di atas dunia ni, dia tak akan dapat. Daripada ma'rifatullah ini, kata Ibn Taymiyah, akan lahirlah ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tu hak nombor satu.
nak kenal Allah Ta'ala, tuan-tuan, nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala ada sifat-sifat dia. Kita duk mengaji sifat 20, tuan-tuan, kita khatam. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil tiada adanya. Tu orang tua dulu mengaji lah. Duk ingat lagi, tuan-tuan, surau-surau belakuk dia yang boleh duk mengaji lagu tu lah. Apa kita, wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil tiada adanya. Kalau duk melengung balik kita nah, lagu mana saya tahu wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil tiada adanya. Tapi orang tua-tua zaman tu depa mengaji, tuan-tuan nah, kalau kita tanya soalan lebih daripada 3 perkara tu, dia baca kita jumpa tak, dia duk kira lagu tu tak apa. Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita malam ni, tuan-tuan, kita boleh berfikir lebih. Nah, tu hakikat yang kita nak kena faham. Allah Ta'ala jelaskan, apa nama dijelaskan kepada kita 20 sifat Allah, 99 nama-nama Allah. Kita hafal, kita manai, kita menyanyi, kita nasyid, cukup elok, sempurna. Ni nak kenal Allah. Tapi hari ni, tuan-tuan, kita nak mengenal Allah bagi cendekiawan, cerdik pandai sebagaimana yang ada kepada kita ni, tuan-tuan, dengan hanya kita meneliti sifat-sifat 20 Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa sifat wajib bagi Allah, apa sifat yang mustahil bagi Allah, kemudian kita suluh tengok kepada peraturan yang berlaku kepada alam, tuan-tuan, kita boleh kenal Allah secara lebih dekat. Ni cara kita nak mengenal Allah. Mudah saja, tuan-tuan. Dulu kita belajar geografi, saya ingat kalau orang yang sains stream pun belajar juga kot geografi, duk ganti-ganti dengan sejarah. Masa tingkatan 3 pun mengajar, tingkatan 4, tingkatan 5 pun mengaji kot. Kita dah mengaji, saya pun dah mengaji, tuan-tuan. Dulu kita belajar geografi, Malaysia ni duduk dalam kategori iklim dia Khatul Istiwa. Ingat lagi kot no? Lama lah tak baca kitab geografi ni. Dulu kita mengaji ilmu alam, bukan geografi lagi, ilmu alam. Malaysia ni duduk dalam garisan Khatul Istiwa. Iklim dia, hujan dia, monsun tropika. Rasa-rasa lah. Dulu jawab SRP hafal ya, tuan-tuan, ABC. Apa dia monsun tropika? Hujan dan panas sepanjang tahun. Betul tak, tuan-tuan? Hujan dan panas sepanjang tahun. Maknanya 6 bulan hujan, 6 bulan panas. Sebab tu belah pida 3 kot dia, tuan-tuan. Kalau main musim panas, musim timur, dalam bendang boleh main bola. Minta dekat tuan tanah, jangan bakar jerami, kami nak main bola. Kalau bakar jerami sekali tak boleh main bola, tuan-tuan. Hitam habis dengan bola, dengan tuan-tuan main kali. Tu lagu tu. Maknanya sampai boleh main dalam bendang tu bila musim timur. Bila main musim barat, tuan-tuan, musim hujan, habis mukui, kedap masam, kedap dia dalam ayak. Ambil padi ayak tak surut pun. Tak tahu kot, tuan-tuan, lahir di Darul Haid, tak danduk kat belah bendang, saya tak tahu lah. Tak ada perasaan. Manalah nak tahu kan. Saya tak tahu nak abang saya pasal saya lahir di sini. Kan? Lahir saya ni di kondo 900 sudah. Hak tu cerita lain lah, tak mau kata apa lah, tuan. Baru ni saya pergi kata kat Putrajaya apa lagu tu, padam muka hamba. Kan? Nak buat lagu mana ada lahir di situ. Tuan-tuan. Okey, kalau kita faham lagu tu, hujan dan panas panjang tahun. Baik, kita tengok pula kepada cuaca yang berlaku pada hari ni. Ni, duk ada sehari 2 ni. Tu saya tengok tahun lepas, minggu lepas apa semua lah. Ni sehari 2 ni, sudah. Iklim cuaca kita, negara kita Malaysia ni duk pakai macam mana kita mengaji geografi dulu lagi ke? Hak kita mengaji geografi dulu, kalau cikgu-cikgu sekalian tak semak apa nama silibus, saya ingat dah songsang dah dengan alam yang berlaku. Dulu hujan panas sepanjang tahun, 6 bulan hujan, 6 bulan panas. Lah kita perhati tengok, ada 6 bulan hujan, 6 bulan panas lagi ke? Mana ada tak? Cikgu-cikgu sekalian, balik cek balik silibus geografi kalau ada cikgu lah. Lepas tu ubah suai, tulis balik dalam tu, hujan dan panas bukan lagi sepanjang tahun, tuan-tuan, tetapi hujan dan panas suka hati dia. Dia berasa nak panas, dia panas. Saat lagi petang berum hujan turun. Mana ada timur barat dah berlaku lah, mana ada. Kalau ada panas, lebih kurang saya ingat takat seminggu ya, tuan-tuan. Pokok bunga perempuan tak ada jurih pun, pokok tak ada kecut, hujan turun balik. Tak macam dulu, tuan-tuan. Itu kita perhati tengok. Ni kalau kita nak mencari kebesaran Tuhan. Bagi orang-orang yang saya sebutkan tadi, ma'rifatullah, kata Imam Ibn Taymiyah, dia tengok di situ, dia boleh nampak.
Hari ni peta dunia kena lukis balik dah. Tuan-tuan, kalau kita duk rajin parti tengok, duk buka Google Earth tu, hak lama je hak mereka duk pamer kat kita. Hak baru dia tak abang dah. Bila berlaku tsunami tuan-tuan, bumi ni berganyak. Berlaku pula tsunami di Jepun, tuan-tuan, peta Jepun tu berubah. Allah Ta'ala dia renyot jadi lagu mana, tak tahu tah lagu mana kita nak kata. Kita duk bayang lagu macam dia cekak lagu tu lah kot, lebih kurang. Dengan apa nama, dengan angin apa kuat, dengan apa nama ombak apa semua tu, dia ubah dah peta yang ada atas dunia. Hari ni tuan-tuan tengok bagaimana perjalanan. Yang ni kalau kita kaji kebesaran Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan menjadi insan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syurga dunia. Pasal apa kata Imam Ibnu Taimiyah, dia kata syurga dunia ini antara syaratnya sebab manusia akan jadi insan-insan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada benda lain. Tu syurga. Tuan-tuan, sebab tu ahli sufi dulu macam Rabi'atun Adawiyah, tuan-tuan, ini tokoh-tokoh hebat. Rabi'atun Adawiyah, tuan-tuan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ya Allah, kalaulah Allah Taala berikan kekuatan dan kekuasaan kepada aku nak ambil minyak tanah. Kalau kita ni minyak tanah lah nak, tuan-tuan, aku nak pergi curah dalam syurga, aku nak cucuh syurga, kata Rabi'atun Adawiyah. Pasal apa? Sebab aku tak mau nanti umat-umat Muhammad banyak mana yang duk ada tu, mereka buat ibadat, mereka mendekati Allah kerana inginkan syurga, dan mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu tuan-tuan ahli sufi bercakap. Kalau yang kita kejar adalah syurga. Aku nak cucur bang, aku nak bakar bang. Pasal apa? Aku tak mau ni umat-umat akhir zaman nanti mereka semayang kepada Allah, tetapi mereka tidak takut kepada Allah, tetapi mereka hanya cintakan kepada syurga Allah. Duk bayang bidadari, duk main tak buah hepon kat dia. Hak lagu tu ramai. Saya ingat kita ada hari ni lagu tu, ya kan? Takkan tak ada seorang doa pun kalau lagu betul tak cinta takutkan kepada Allah betul-betul, tak, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala berikan kekuatan, kekuasaan kepada aku, kata Rabi'atun Adawiyah, aku nak bakar syurga, lepas tu aku nak siram neraka supaya api neraka ni terpadam, supaya manusia tidak takut kepada neraka, tetapi mereka takut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu tuan-tuan lamaran syurga. Ini dia tujuan kita nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapatkan daripada mana? Daripada situlah lahirnya ibadah kita kepada Allah. Tuan-tuan, ibadah ni bukan nanti kita nak mai tunggu dalam masjid kita ni, tak. Ibadah ni bukan nanti kita nak pegang biji tasbih kita duk berzikir subhanallah subhanallah, bukan takat tu je tuan-tuan. Sebab tu kita dalam ilmu ni, dalam kaedah ilmu ni nah tuan-tuan, ilmuwan Islam ini kita ada dua kategori, fardu ain dan fardu kifayah. Tuan-tuan, kita ada fardu ain, fardu kifayah. Hak fardu ain tuan-tuan dah faham dah. Ni hak kita mai masjid, kita berdoa kepada Allah, kita semayang, kita puasa dan sebagainya. Hak fardu kifayah, hak lagu mana pula? Hak ilmu yang di luar jangkauan manusia, ilmu yang orang lain tak mampu, kita boleh buat. Hari ni kalau tanya fardu kifayah, yang dia nampak semua pasal mati. Kalau saya tanya malam ni pun lagu tu lah. Apa contoh fardu kifayah? Semayang orang mati. Apa lagi? Bagi mandi orang mati. Apa dia lagi? Kapan mayat orang mati? Last sekali, kemumi orang mati. Yang tak mau mati, dia. Semua fardu kifayah yang kita nampak, yang tu ya. Tuan-tuan, sebab tu ilmu ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian, nak dapatkan ma'rifatullah mesti dengan ilmu. Sebab tu kalau ada kuliah-kuliah orang buat kat masjid kita ni, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, tuan-tuan, rakan-rakan sekalian, ni pakat-pakat marilah mengaji. Ada tutup guru ni, saya ingat tahu ni, tablet tengok apa nama meja ni, saya gerak ni, tahulah kata tiap-tiap malam kita ada kuliah, pakat-pakat main mengaji lah. Yang ni boleh dekatkan kita kepada Allah. Soal nak berniaga, sila, tak ada masalah. Tuan-tuan, nak buat kerja, sila. Nak operate kilang, sila, tak ada masalah. Tuan-tuan, nak berniaga apa, sila. Tetapi dengan ilmu. Sebab Nabi pesan kepada kita, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, mesti dengan ilmu kalau siapa nakkan kepada dunia. Wa man arada al akhirah, kalau dia nakkan kepada akhirat juga mesti dengan ilmu.
Wa man aradahuma ma'an, kalau dia nak dunia dengan akhirat, kedua-dua sekali dia nak, tuan-tuan, juga mesti dengan ilmu. Tak boleh buat, tak ada ilmu tak boleh buat, minta maaf minta ampun, tuan-tuan. Ni rakan-rakan untuk apa nama ni, koprak-koprak pun ramai, tuan-tuan. Kadang-kadang duk pergi kot kedai depan, kita nak cakap tak boleh, malam ni kita boleh sentuh pelan-pelan, depa tak marah, insya-Allah. Kita buat kerja mesti dengan ilmu. Kalau kita tak letakkan ilmu ni sebagai asas kepada kehidupan kita, perniagaan kita, tuan-tuan, perjalanan hidup kita tu tak akan sampai ke mana. Kita akan duduk pada tahap macam tu je. Sebab tu cara berfikir, tuan-tuan, anak-anak kita, minta maaf minta ampun saya sebut malam ni, bukan kita nak andrik siapa-siapa dah. Kalau kita ada anak 7-8 orang, tuan-tuan, yang ni ada PhD, yang ni mengaji takat master, yang ni ada takat degree biasa saja, hak ni ada diploma, hak ni SPM terberhenti dah, hak ni sampai sini dan sebagainya. Kalau kita perhati tengok dalam 7-8 beradik anak-anak kita tu, cara mereka berfikir, cara mereka bagi pandangan pun berbeza. Ikut kelayakan yang ada kepada mereka, tuan-tuan. Kelebihan tu Allah Ta'ala bagi orang-orang yang ada ilmu. Sebab tu ilmu ni adalah, tuan-tuan, landasan untuk kita nak berfikir. Sepatutnya kita, bila semakin tinggi ilmu kita, dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu yang kita nak. Tapi orang hari ni, tuan-tuan, dia semakin tinggi ilmu, dia semakin sombong. Ilmu semakin tinggi, tapi kain dia semakin singkat. Masa ilmu tak banyak, Alhamdulillah, nampak kelumbung pun elok aja. Tapi bila mai dia cerdik sikit, pelajaran makin tinggi sikit, tuan-tuan, kelumbung pun dia eron jadi macam-macam dah. Belit kono belit koni, kadang sampai tercekak-cekak dah, tuan-tuan. Pasal apa? Ilmu kuih tinggi. Minta maaf minta ampun, bukan nak kata siapa-siapa dak, sama-sama kita. Dia ada ilmu, dia sombong. Kita hari ni, tuan-tuan, kita biar dekat orang-orang yang bukan Islam, sudahlah sombong dengan ilmu dia. Saya dah ingat lagi masa tu ada di Sabah, tuan-tuan, masa berlaku puting beliung di apa nama di Keningau, di Sabah, tuan-tuan, ribut taupan dan puting beliung berlaku di Keningau tu. Dia lalu ikut bangunan Yayasan Sabah Kota Kinabalu tu, dia jalan nak pergi Keningau. Bila saya pergi Keningau tu, tuan-tuan, DO dia tunjuk, dia kata, doktor, ni sungai ni dulu ni nak bagi, dia kata, sungai tu macam sungai Sentap kita. Belah mana sungai Sentap? Sungai Sentap kita lah. Dia nampak sungai Sentap belah Kok Deang lah. Belah-belah ni tak nampak. Nah, dia kata sungai ni dulu begitu. Tuan-tuan pergi tengok, lepas puting beliung tu berlaku, sungai ni Allah Ta'ala tutup, tuan-tuan, jadi macam parit bodoh tu ya, tuan-tuan. Kosong, lalang naik dalam sungai tu. Ni, dia kata, doktor, ni dulu sungai. Yang saya nak cerita dekat tuan-tuan, 5 ke 6 keping bangunan Yayasan Sabah hak bulat tu di Kota Kinabalu tu, cermin dia pecah. Tapi nasib baiklah engineer dia bukan orang Islam. Dia mendabik dada, tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata, kita design bangunan Yayasan Sabah ni, kalau ada 3 lagi kali puting beliung macam mana duk ada ni pun, bangunan ni tak akan apa? Tak akan roboh, tak akan rosak. Kita tak mau lahirkan generasi intelektual Islam sebagaimana yang duk ada, sebagaimana yang berlaku tu. Nasib baik dia bukan orang Islam, tuan-tuan. Tidak teringin juga kita nak pergi tunjuk kat dia, nak suruh dia mengucap lain. Bukan kata lagu mana. Kadang-kadang kita rasa kita tu hebat sangat dah dengan ilmu. Bukan ilmu ni nak mencipta kesombongan manusia dah. Engineer Jepun, dia design bandaraya Kobe, tuan-tuan, dengan ilmu yang ada kepada dia. Dia kata kalau berlaku gempa bumi di Kobe tu pada 8 skala Richter, tuan-tuan, kira air, kalau gempa bumi kira 8 ni kira cukup kuat lah. Apa denyutan tu kita berasa memang bergoyang lah, tuan-tuan. Memang kita berasa. Saya dulu masa berlaku di Sumatera baru-baru 2 tahun lepas kot, duduk dekat Hotel Berjaya tingkat 20 di Pulau Pinang. Masa tu hanya 5.2. Bergoyang, tuan-tuan. Bergoyang. Berasa bergoyang. Baru 5 lebih. Orang lain pakat luar lari turun habis. Saya impun anak-anak saya, kata mai duduk dekat tingkap. Dia kata, pasal payah hamba tengok ayat kolam renang. Jadi macam ayat kolam renang di bawah tu nampak lagi, tak duduk bawah nampak dia beralun. Dia kata, pasal payah ni nak abang kata gempa bumi. Duk lari turun tak ada turun kalau nak terbalik. Daripada terjerat dalam lift, baik kita duduk dalam ni, kita peluk anak-anak kita lagi bagus. Kalau kita yang dan berfikir, tuan-tuan, orang lain tak ada lah, pakai duduk tunggu depan lift. Hal begitu yang duduk terponyok dalam lift. Nampak, tuan-tuan? Kesombongan manusia.
Padahal Kobe ni masa berlaku 7-8 tahun lepas gempa bumi tuan-tuan, Allah Ta'ala goncang, bukan 8 pun. Saya ingat 6.7 kan, 7 tak sampai pun. Lingkup habis tuan-tuan, kereta api bawah tanah yang ada di Kobe. Sebab tu manusia jangan duk belajar sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita orang Islam tuan-tuannya, ini yang dikatakan proses kita nak mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu yang kita ada, baru akan lahir ketenangan. Bila ada kesombongan dalam diri manusia terhadap ilmu yang ada kepada dia, mana ada ketenangan? Ketenangan tak main. Sebab apa? Sebab yang ada dalam diri dia adalah kesombongan, arrogant. Dia rasa dia hebat tuan-tuan, dia boleh buat segala-gala. Ni nasib baik aku ada, tidak mampu hamba. Bukan lagu tu. Tu kadang-kadang manusia tu dia jadi lagu tu. Ibu-ibu bapak sekalian, tu yang pertama tuan-tuan, makrifah kita dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah tuan-tuan, perempuan sekalian, kita kena ingat, kalau boleh pagi-pagi ini ada ruang tuan-tuan, bila dengar azan subuh-subuh khususnya, pakat-pakat menerulah, pakat-pakat main masjid nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, rakan-rakanku sekalian. Pasal apa? Pagi-pagi ni tuan-tuan, kita duk berzikir, kadang-kadang tu imam pun duk baca doa, duk baca doa-doa maksurat. Tuan-tuan, ni doa-doa maksur yang Nabi suka. Contohnya, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlasi nabiyina Muhammad wa millati Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Itu doa. Asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, subuh-subuh hari ni fitrah Allah Ta'ala berikan kepada kita tuan-tuan. Subuh-subuh hari ni seronok, bahagia, aman damai. Puan-puan pun sama. Nah, sebab tu subuh-subuh hari ni tuan-tuan, puan-puan, kalau kita bangun pagi ketika terbit fajar, kita boleh mandi sikit. Nah, mandilah tu, saya kira lah mandi hak wajib ke hak sunat kan, mandi, kira mandi. Ni kalau tak ada pasal tak mandi, pakai basuh muka lagu tu jamai. Mandi ni boleh mendatangkan rahmat masa fajar menyingsing tu tuan-tuan. Sebab kita baru keluar daripada kain selimut, badan kita panas, insya-Allah ayak tak masuk paru-paru. Jangan susah hati mandi pagi. Hak yang duk masuk paru-paru ayak tu bukan pasal mandi pagi. Hak tu balik pukul 10-11 duk mandi. Balik kerja, letih, beram, mandi dulu. Biasalah, tak payah ustaz nak buat lagu mana. Hak lagu tu kena tebuk, buh wayar, tarik ayak keluar pada paru-paru. Tapi kalau hak subuh hari tu Allah Ta'ala pelihara. Sebab tubuh badan kita keluar daripada kain selimut tu tuan-tuan, suhu tu tak stabil. Tapi bila kita mandi, alhamdulillah tuan-tuan, segar, boleh pergi masjid, berdoa pula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, di saat ini Allah Ta'ala buka pintu-pintu rezeki kita. Tu kalau kita nak faham. Sebab tu nak buat ujian apa-apa pun kena pagi-pagi. Doktor pesan kat kita, kalau nak buat ujian darah pun jangan makan apa-apa lagi waktu pagi. Pagi tu nak kena jaga sungguh. Puan-puan pun kalau kita was-was, aku ni mengandung sungguh ke tak, ambil ayak kencing pertama tu hak pagi-pagi. Macam doktor pula hari ni. Hak mula-mula tu, hak tu buat ujian, tengok berapa baris dia nak naik. Macam biasa buat. Tuan-tuan, Ustaz Sayuti dia lagi ramai daripada saya. Saya baru 7 ya. Ujian buat sendiri. Tu yang kerti sebab sikit tu. Kalau piduk kencing pukul 4 petang tu tak terpakai dah, masuk macam-macam dah. Dia kena kencing hak subuh hari tu, hak mula-mula tu. Daripada situ kita boleh tahu. Tu kita nak kena faham. Ini semua subuh-subuh hari ni fitrah Allah Ta'ala ciptakan kita tuan-tuan. Suci, bersih. Baca doa lagi, kita berzikir kepada Allah. Doa kita, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tu baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Wa huwas sami'un alim, ni Allah Ta'ala Maha mendengar apa yang kita, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sebab tu setengah ulama kata, kalau kita hari ni tuan-tuan duk amai duk baca ayat bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Budak-budak muda lah dia menyanyi lagu tu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Dah kan?
3 kali kita baca belah pagi tuan-tuan, 3 kali kita baca belah petang. Para ulama kata apa? Tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya tuan-tuan tidak akan mengambil nyawa tuan-tuan pada hari tersebut kalau tuan-tuan baca. Balik pakat baca siap-siap. Balik pakat baca tuan-tuan. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Bismillahillazi la yadurru. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia tidak akan memberikan sebarang kemudaratan kepada kita bila kita ingat kepada dia tuan-tuan. Itu maksudnya. Setiap pergerakan kita, perbuatan kita. Tapi kalau Allah Ta'ala dia ambil nyawa tu, kita tu masa bila? Hari tu terlupa baca. Cuba amai tengok, akan ada hari-hari yang kita terlupa baca. Hari itu Allah Ta'ala ambil tuan-tuan. Tapi bukanlah ni nak jadikan bahan jenaka apa dak. Ni sebagai bahan amalan, minta Allah Ta'ala hindarkan kita daripada perbuatan-perbuatan perkara-perkara buruk daripada terus menimpa kita. Lagu tu ni tak ada, kita duk kira kalau jumpa duk fikir ada masalah sikit ke, ada roblox ke, custom ke apa di depan ke, duk kira duk baca surah Yasin tu, ayat apa tak? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Duk baca tu ya. Mana boleh ayat Quran pergi duk kira kepentingan lagu tu tuan-tuan? Itu bukan cara kita. Kita nak kena konsisten ni dengan amalan-amalan ayat Quran dan sebagainya. Tu ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sebab itulah ibadat makrifatullah, caranya melalui ibadah kita kepada Allah. Semayang kita ni jagalah bagi elok-elok. Saya ingatkan diri saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita ada di rumah dengan orang azan di masjid, hari cuti ke apa ke, mailah ke surau masjid kita ni, kita semayang berjemaah tuan-tuan. Rahmat Tuhan ni besar dia nak bagi kat kita. Kalau kita orang-orang berniaga, Allah Ta'ala nak buka pintu rezeki ni luas kepada kita tuan-tuan. Tu imam berdoa, kita amin ya. Kada apa pun tuan-tuan, kita mengaminkan doa imam baca. Allah Ta'ala nak buka pintu-pintu rezeki ni kat kita. Dengar tu imam baca Fatihah, kita boleh renung tengok tuan-tuan. Kalau kita faham lagi apa bacaan dia, lagi bagus. Tuan-tuan, ni harapan kita. Sebab tu dengan semayang ni, dia boleh dekatkan kita. Bila dekat kepada Allah, makrifatullah, maka di saat itulah Allah Ta'ala akan berikan ketenangan ini kepada kita. Ni tak ada semayang pun pakai calit gitu ya. Tambah-tambah lah dia. Tadi sebelum Maidan berita ajak ke budak-budak tuan-tuan, perempuan sekalian, tu ada gambar apa pukul 7 lah ni. Gambar tu cukup dajil petang-petang, minta maaf minta ampun. Sebelum ni ada Mr. Arrogant nampak tu. Lah ni dia main playboy pula. Contoh tak ada tengok, ni orang di rumah tak main ada tengok. Lari semayang, masa mana? Masa Iklan. Kalau masa Iklan tak semayang, pukul 8 semayang. Pasal apa? Gambar tu tak boleh tinggal lah. Ayah nak buat lagu mana tu sat lagi tak nak jadi lagu mana tak tahu tu. Tuan-tuan, petang-petang maghrib kadang-kadang mak tak ada kepung. Kalau kena mak baik, tak apalah, sekali lepas tengok tadi pakat-pakat pergi semayang. Kalau boleh mak lagi tu mampu. Tuan-tuan, nampak gaya maghrib pukul 8 lah anak kita tuan-tuan. Kalau kita ada perasaan macam tu. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati dan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan yang kedua, kata Imam Ibn Taymiyah, ialah selain daripada ma'rifatullah, yang kedua tuan-tuan, yang kita nak kena beringat, yang kita nak kena buat tuan-tuan, ialah muamalah. Muamalah kita sesama manusia. Ini bisnes. Hablum minallah, hablum minan nas. Itu muamalah. Kita bertransaksi, kita berurusan sama-sama manusia. Itu muamalat. Bila sebut muamalat ni tuan-tuan, jangan ada nampak bank ya. Jangan ada nampak berniaga saja. Muamalah ni, kita mari ke surau, kita duduk kepala jabatan tu pun tuan-tuan, duduk di kepala pagak, duduk sembang, tu pun muamalah. Bukan nanti berniaga. Hari ni orang sebut muamalat, dia nampak bank muamalat. Lepas tu bilang duit kupang. Bukan tak tu. Hak tu pun ya. Apa benar yang nak lahir sifat-sifat kita daripada muamalah ini, kata Ibn Taymiyah?
akan lahir daripada muamalah ini ialah perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Kenapa takut? Sebab bila kita berniaga, tuan-tuan, jangan duk cari jalan nak mengecoh, nak menipu. No. Anas bin Malik, kita kenal dia seorang periwayat hadis, seorang sahabat Nabi, tuan-tuan, dekat dia dengan Nabi. Dia banyak meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik. Kadang-kadang kita dengar tuan-tuan duk baca tu, Anas bin Malik itulah. Dia ni sambil-sambil dia duk riwayat hadis, dia duk hafal hadis Nabi ni, tuan-tuan, dia juga adalah seorang tokoh korporat yang besar. Sebab tu kita hari ni kita nak lahirkan tokoh-tokoh korporat yang faham agama, baru boleh ada ketenangan diri, tak sakit kepala. Tokoh korporat yang macam tu. Sebab tu hari ni kita, alhamdulillah, tuan-tuan, ma'had tahfiz hari ni pun kita dah semakin terbuka, ada tahfiz sains dan sebagainya. Nah, hari ni kita pelajar-pelajar yang hafal Quran boleh buat perubatan. Baru ni pergi ke Darul Quran, kita UM pun nak buat MOU dengan Darul Quran. Kita nak ambil pelajar-pelajar diploma hak yang setahun setengah, hak budak-budak setahun setengah hafal Quran tu, nak bawa masuk program muamalat, nak ajak mereka berniaga. Sebab orang hafal Quran ni, tuan-tuan, cerdik. Sebab Darul Quran ini pelajar-pelajar dia, kalau yang setahun hafal Quran, setahun 30 juzuk tu dalam masa setahun. Budak-budak SPM masuk situ macam matrik, setahun hafal Quran, UIA akan ambil masuk bidang perubatan, medik, hantar pergi Kuantan. Setahun hafal Quran, tuan-tuan. Esok ni, tuan-tuan, jangan susah hati. Orang yang main nak belah perut kita ialah orang yang sedang membaca Al-Quran sambil-sambil tu, dia duduk ingat tu, dia duduk ingat kat Allah Ta'ala, tuan-tuan, sambil duduk perhati tengok aurat saraf kita tu. Tu generasi yang akan lahir. Kita nak lahirkan golongan saintis-saintis yang macam tu. Tetapi yang setahun setengah tu, pada mereka tu kira kurang sikit dah. Hak setahun tu kira genius. Subhanallah, tuan-tuan, 12 bulan nak hafal 30 juzuk. Maknanya 1 bulan dia kena habis 2 juzuk lebih. Kita Fatihah pun duk merangkak, tuan-tuan, munjar lagi kadang-kadang baca. Mereka dalam masa sebulan boleh habis 2 juzuk lebih. Nah, kalau ada anak-anak cerdik, hak yang cerdik-cerdik lagu tu, tuan-tuan, hantar pergi Darul Quran. Lepas tu UIA akan ambil. Kemudian hak yang hak yang setahun setengah hingga ke 2 tahun USIM. Lepas ni kita UM pun kita nak ambil. Hak lagu ni kita tahu dah hajak, tak apa sakit kepala. Nah, cerdik, mudah hajak. Lepas ni kita pilih hak lagu tu, ya pula. Tengok lagu mana nak buat. Tuan-tuan, perempuan sekalian, ini orang-orang yang takut kepada Allah. Bagaimana yang berlaku kepada Anas bin Malik. Dia dekat kepada Allah, dekat dengan Rasulullah. Dia ni toke minyak zaitun, tuan-tuan. Di tanah Arab masa tu, Anas bin Malik dia adalah pengedar minyak zaitun nombor 1. Dia ada 3 gudang minyak zaitun. Satu gudang dia ada 60 ton ram. Ton ram lagu kita kata ton ram, jadi lebih kurang ton ram kita adalah, tuan-tuan, ada buah minyak tak, lebih kurang begitu lah kot. Dia sebut ton ram ni. Satu hari tu, tengoklah tokoh korporat yang takut kepada Allah. Satu hari, tuan-tuan, ada seorang pekerja dia yang duk jaga quality control dia lah, dalam kelang dia tu duk check barang-barang tu, duk peram minyak tu, esok tu nak packing, nak hantar pergi keluar, nak eksport lah kita kata. Ada 1 ton ram tu dia tutup tak rapat. 59 tong tu tutup rapat elok, tapi 1 tong tutup tak rapat. Bila ada orang kerja lain mai pagi esok, buka-buka ke store gudang dia tu, tengok-tengok, Allah, pasal apa ni? Yang ni tutup tak rapat ni pasal apa? Pergi buka-buka tengok, ada tikus sekok dalam ton ram. Tikus sekok. Tikus duduk dalam ton ram. Kalau kita agak-agak nak buat lagu nah, saja tanya api lah. Buat mana Ustaz? Ambil tikus tu lempar buang, lepas tu tutup buat macam biasa. Kan? Tu perasaan kita. Orang kerja dia pun buat lagu tu. Dia sauk buang tikus yang dalam minyak zaitun tu, perempuan, dia ambil buang dalam longkang, kemudian ton ram tu dia tutup elok. Saat lagi Anas bin Malik mai lebih kurang pukul 10 pagi, mereka bagi laporan, kawan yang pergi tutup, yang buang tikus tadi, dia mai abang pelan-pelan. Dia kata, tuan, dia kata, Alhamdulillah. Awak pasal apa? Tadi ni masa saya mai awal-awal, tapi dia kata orang tak dan tahu.
Ada tikus masuk sekok latun drum tu, tapi saya buang dah lah, saya tutup balik dah. Alhamdulillah lah, tak ada siapa tahu. Betul tak ada siapa tahu? Betul. Hang yakin kau tak ada siapa tahu? Betul tuan, tak ada siapa tahu. Betul kau tak ada siapa tahu? Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tu Anas bin Malik nak kata hak lagu tu lah, tuan-tuan. Anas bin Malik kata apa? Jom hang pergi tunjuk kat aku, tong hak mana satu. Yang mana satu tong yang tikus masuk hang buang tu, jom tunjuk kat aku. Kawan ni pun bawa Anas bin Malik mai. Dia kata, yang ni ikut tuan. Dia kata kod dia. Tak. Pasal lagu yang ni. Habang betul-betul. Yang ni pun pasal tak, dia kata tuan. Yang ni ikut. Dia mula kod tu, dia meribak. So hak ni kod dekat nak habis satu gudang tuan-tuan. Mula hak ni kod, hak ni pun dia rasa pasal bukan, pasal lagu ni, pasal lagu ni, tuang semacam semua. Tuan-tuan, tak ada tanda-tanda, tak ada kesan-kesan apa. Anas bin Malik kata apa? Sebab hang tak tahu yang mana satu tong hak tikus jatuh, dia kata. Satu gudang ni buang ke semua. Jangan jual minyak zaitun perasa tikus kepada pelanggan kita hari ni. Ini tokoh-tokoh perniagaan yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hak lagu mana? Yang ma'rifatullah. Syarat pertama. Pasal apa? Dia nak cari ketenangan hidup. Macam mana dia boleh dapat ketenangan hidup, Ustaz? Kalau dia buang semua tu kan rugi. Perasaan kita yang kata rugi, tuan-tuan. Tetapi sebenarnya dia untung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan tambah lagi kepada dia rezeki yang dia tak sangka-sangka. Tu baru boleh amal ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barulah boleh amal ayat tu, tuan-tuan oi. Ni semayang ke haram, puasa ke haram, buat ayat tu besar-besar, pelekat di dinding, nak dapat rezeki, tak disangka-sangka. Mampu tak dapat dah. Tu haknya. Kononnya ayat 1000 dinar. Siapa pilih budul lakop ayat begitu pula dah. Kalau bahasa Cina, ong punya ayat. Mana dah? Ayat tu kata apa? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, baru Allah Ta'ala akan beri kepada dia rezeki yang tak disangka-sangka. Tapi kalau duk jual hak perasa kasturi tikus tadi ni, takut ke Allah Ta'ala ke? Hak tu tak takut. Hak takut lagu mana? Buang semua. Jangan tipu Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Hak ni Allah Taala akan berikan rezeki yang tak disangka, tak sangka-sangka. Tu kaedah kita. Bukan nanti berniaga besar minyak zaitun 780 ton ram tu tak, tuan-tuan. Dia kata ni 2 gudang lagi. Hak ni kita jual. Hak ni buat. Peram lain. Nak buat lagu mana? Bukan rezeki kita yang tu. Kita faham lagu tu. Ni kita hari ni bukan nak nanti berniaga minyak zaitun lagu tu. Berniaga pulut sekaya pun berkira piang. Pulut sekaya duk lengat di rumah bukan, tak tahu. Lah ni kan jenis pelengat besar. Pelengat besar meja ni ada apa? Muka jenis apa nama ni, lengat dalam kawah lah ni. Kali pakai apa nama pelengat kecil-kecil tu. Muka 2 keping tengah RM2 lah ni. Tuan-tuan, dulu sekatam 2 rupang ya. Lah ni 2 katam tengah RM2. Makan, nak buat gula sedap. Bubuh lengat besar. Jadi tudung tu pun besar lah. Bila kita buka tudung tu, tiba-tiba uap tu dia naik. Uap pulut sekaya tu lah naik sampai ke siling. Bila naik sampai ke siling, ada cicak duk lari ikut siling sekong, tuan-tuan. Dia kena uap tu melepak dah, jatuh terkangkang dalam atas kepala pulut sekaya. Agak-agak kita nak buat lagu dah, tuan-tuan rasa lah. Cicak tu terkangkang atas kepala pulut sekaya. Kepala dia kalau hijau, tuan-tuan, cicak tu kelabu tiak jin. Kalau kita mesti kita ambil sudu, kita iron, buang elok-elok bekas tapak cicak tu. Lepas tu pergi lah pulut sekaya perasa cicak dekat orang ramai. Tak boleh, Ustaz. Oi, lah ni sekatam, tuan-tuan, 7 rupang, 2 katam tengah RM2. Ni kena setalam ni banyak mana dah rugi, Ustaz. Oi, tu nampak orang tak takut ke Allah Ta'ala. Dia duk fikir untung dalam talam tu je. Tuan-tuan, tambah lagi satu rukun iman, percaya kepada cicak tu pula dah. Hak lagu dia ramai duk cari jalan juga. Pasal apa? Pasal apa? Untuk tidak takut dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita gagal, tuan-tuan, perempuan sekalian, kita gagal.
Muamalah kita dengan Allah, Allah Ta'ala nak didik ni. Sebab inilah yang dikatakan Ibn Taymiyah, syurga di atas dunia ni, yang ni kena lalui supaya kita ni jadi takut kepada Allah. Allah Ta'ala kreditkan kita tuan-tuan dengan pahala, baru boleh masuk ke dalam syurga. Dia kena lagu tu. Sepatutnya kita hari ni tuan-tuan, sebab tu para korporat saya tak ingat siapa nama antara para sahabat Nabi, dia kata, aku ni berjaya dalam perniagaan, tetapi sesuatu yang paling aku takut ialah aku bimbang Allah Ta'ala tak terima nanti aku dalam syurga. Yang ni paling aku takut. Sebab tu banyak harta benda dia tuan-tuan, dia sedekah, dia jariah tuan-tuan, selama mana boleh dia berikan kepada orang lain, dengan harapan tuan-tuan Allah Ta'ala akan berikan ruang kepada dalam syurga. Tinggal kepada bahagian dia untuk dia menyara anak cucu dia saja. Tu hakikat kita nak kena faham. Bukanlah kata saya nak suruh tuan-tuan pindah harta banyak, pindah drama semua lagu tu, tak. Tapi kita adalah kaedah kita, jangan kita ni jadi manusia-manusia yang kedekut. Tu kita nak kena faham. Itu hakikat. Dalam ayat Allah, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ni 3 perkara kata Allah kalau kita nakkan ketenangan hati. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang membelanjakan harta dia, menafkahkan harta dia, sama ada masa dia senang ataupun masa dia susah. Kita kata, Ustaz, masa susah nak belanja datang apa? Beda kita pun tak ada. Itu susah kita. Sebab tu kita tuan-tuan, hari ni kita berniaga ke, kita nak tadbir negara ke, kita ikut kaedah-kaedah yang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wasallam dah tunjuk pada kita. Bagaimana Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Allah Daud. Tuan-tuan, kemarau 7 tahun boleh cover. Pasal apa? Hak mereka berjaya, ketenangan, kejayaan mereka, kekayaan mereka 7 tahun, boleh reserve tu, boleh simpan untuk kemarau mereka 7 tahun, boleh cover. Sebab tu kita bajet, baik dalam rumah tangga ke, dalam mana-mana ke, cuba elaklah daripada defisit. Reserve tu kena ada rumah tangga. Sekurang-kurangnya duit kita dalam akaun tu untuk belanja. Kalau berlaku apa-apa dalam masa setahun 2 tahun ke depan tu, kita tak ada masalah. Tu kaedah kita yang kita nak kena faham. Kalau nak bagi kaedah kewangan tu, kita buat kuliah lain pula. Lepas ni kita mengaji. Tuan-tuan, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, ni Allah Ta'ala kata, orang yang membelanjakan hartanya masa susah, masa senang. Orang ni hak lagu mana? Orang-orang yang tidak bakhil. Orang yang tidak bakhil ni lagu mana? Tuan-tuan faham, saya ingat bakhil ni takat kedekut biasa ya. Tuan-tuan perempuan sekalian, bakhil ni sebenarnya tuan-tuan, dia ada 3 kategori. Kita cerita bila damai teringat tajuk bakhil ni. Ni nak dekat diri dengan Allah Ta'ala. Imam Ghazali dalam kitab Ahya dia kata bakhil ni ada 3 kategori. Bakhil yang kita faham tu duduk nombor 3. Pingat gangsa ya, kalau sukan si baru ni. Tu bakhil tu. Bakhil, Haji Bakhil Piramli buat filem tu. Hak tu duduk nombor 3. Pingat emas, pingat perak, duduk dekat lagi bakhil. Bakhil ni kita faham, orang ni dia harta banyak, dia kedekut, dia tak belanja. Tapi kalau dia belanja pun dia ada kepentingan. Hak tu hak orang awam yang ada kita dalam negara kita ke di mana-mana sekarang ni. Kalau sebut bakhil lah begitu je. Dia duit banyak dan dia tak belanja. Kalau dia belanja pun untuk dia saja, dia tak bagi ke orang. Kalau dia bagi ke orang, mesti ada pasal. Tak ada pasal, tak bagi. Tu Haji Bakhil, filem Piramli buat tu. Haji Bakhil bin lebay kedekut. Tengok kereta dia, labu-labi duk lap sedia. Merkelit, beda dia guna. Makan dia sedap, ayam tu dia. Dia demam pok ni habis. Labu-labi ni tunjuk tak berhenti. Kalau TV 1 tak tunjuk, TV 2 tunjuk, TV 2 tak tunjuk, TV 3 tunjuk, TV 3 tak tunjuk, sat lagi TV Astro tu semua siaran ada. Filem Piramli. Tengok sebab banyak pengajaran. Saya rajin tengok. Kadang-kadang balik tengah malam tu ada tengok. Tuan-tuan, kereta elok, makan dia sedap, ni Haji Bakhil. Tetapi nak bagi ke orang, kalau ramai minta sedekah, tuan-tuan, demam lebih selimut. Pasal apa? Orang ramai minta sedekah.
Dia nak bagi, dia ada kepentingan. Tak ada kepentingan, tak bagi. Kalau dia nak bagi kat siapa? Cikgu Murni. Senang cerita. Puan-puan pun kenal Cikgu Murni. Kalau cikgu lain, Tuan Saduk mai lah, sekupang pun dia tak bagi. Kalau Cikgu Murni mai, 1,000 dia bagi. Masa tu, tahun 64 tu, tahun saya lahir tuan-tuan, filem tu, derma 1,000 ni, kira hebat lah. Ada degree masa tu gaji RM285. Ni derma 1,000. Kira hebat lah. Tapi bagi, ada kepentingan. Tak ada kepentingan, tak bagi. Itu bakhil ni jatuh pingat gangsa. Lekeh ya bakhil tu, tuan-tuan. Bakhil hak yang jatuh pingat perak ni tuan-tuan, hak nombor 2. Tapi hak nombor 3 tadi ni memang banyak lah orang awam hak lagu tu. Hak nombor 2 dia bakhil ni, dia duit banyak. Kedekut, ya kedekut lah, nama pun bakhil. Kata Imam Ghazali, memang kedekut lah, pasal nama pun bakhil. Tapi hak kedekut lagu ni, dia ni bukan takat tak bagi kat orang, beda dia pun tak belanja. Ada kot drama mahal lagu ni? Tak ada kot. Sebab kau ni rumah sok-sak laga, tuan-tuan. Beda dia pun tak belanja. Ni hak Haji Bakhil jatuh nombor 2 ni, tuan-tuan. Hak jenis lagu ni, bini dia duk mai ke masjid, pergi ke surau, kain telekung tu bergulung naik ke atas dah, haram dia tak tukar. Dia kata hang semayang pakai hak tu lah, bukan cari lagi. Ibu-ibu oi, tik lalat penuh wah dagu. Kita habaq Pak Haji oi, ni tik lalat penuh wah dagu ni, didai penuh tik lalat. Dah hang jengat basuh, betul kedekut, kain telekung bini pun tak boleh. Kain pelikat dia pun bergulung naik ke langit dia merah. Kedekut. Hak lagu ni bukan takat tak bagi kat orang, dekat dia sendiri pun tak belanja. Ada tak lagu ni tuan-tuan? Cuba suluh tengok. Tak kena gaya hak lagu ni ramai daripada nombor 3 tadi. Kalau tak kena gaya lah. Dah? Cuba kita mati tengok. Hak jenis lagu ni kalau dia pergi besar malam, tengok ada budak-budak jual udang. Udang galah 6 ekor sekilo. 6 ekor sekilo RM45. Yang budak-budak tu pun dia jual lah. Dia tahu meja belah ni belah orang kaya, dia kapak harga lah. Minta maaf tuan dah. Tengok udang. Pak Haji Bakhil ni pergi tengok, bawa dia sikit ni, semangkuk sepinggan ni RM45 Pak Haji. Dia pun bilang-bilang tengok lah, 6 ekor RM45. Hampa jual nak tahu lah lagu ni. Tak jadi ambil. Pasal apa? Sayang duit. Buat kerja lain ni tak boleh banyak lagi. RM45 beda terkedarah 6 ekor udang tak badan. Dia berjalan lagi pi, tengok meja ikan kering. Ada juga budak ni jual udang, tapi jenis udang duk cicah yang asam, cicah sampai udang apa dia panggil tu, udang kepai. Hak ni sepinggan RM1 je. Ni hak ni hampa jual berapa dia ni? Yang ni murah Pak Haji, sepinggan RM1. Aku nampak lagu banyak ekor kata, udang kepai banyak sungguh. Tak padan dengan harga hampa pula dah. Ambil kat aku 2 pinggan. Tu no udang hak ada apa nama udang galah nu hak ada khasiat sikit tuan-tuan, dia tak makan. Baik aku terkedak udang kepai lagi bagus. Tu hak lagu tu ramai tuan-tuan dalam masyarakat. Pi kelas tengoklah tuan-tuan. Tak jumpa di sini, belah nu jumpa. Hak bangsa lagu ni, ada senyum kat tabung masjid, hak bangsa lagu ni. Hampa ingat sedekah ni duit saja ke? Senyum pun sedekah juga. Dia mengaji telajak, senyum pun sedekah juga. Hak bubuh-bubuh lah dia kata. Tak meleleh ni, hak orang tua kata tak meleleh duit dia ni. Hak lagu ni lah orang kata. Hak tangkai jerin ke tangkai menatang apa, bila dia genggam tak meleleh. Orang tua lalu sebut tu, hak lagu tu lah. Nombor 2 pingat perak boleh kat dia. Tuan-tuan jangan ingat bila sebut bakhil ni, dia main lagu tu saja dah. Bukan takat tu tuan-tuan ni. Tetapi hak juara pingat mai ni kata Imam Ghazali. Tuan-tuan bakhil hak ni, dia kalau macam kita duduk dalam satu Korea ni, dia ni kedekut dah. Dia orang kaya dan kedekut. Buat pagar tembok tinggi-tinggi, kira budak-budak pagi raya tak boleh masuk rumah dia. Kalau nak masuk pun ada anjing duduk salak dulu, lain budak lari bil gitu kan. Kita ni minta maaf minta ampun. Nak tahu kita nak ukur kita ni kedekut gedak budak-budak raya pagi-pagi tu.
Satgi depa perempuan pi tak penyuruh mana-mana, depa perempuan, depa kata rumah tu hang patut sadut pi, kedekut piang mampuih lah hangpa. Minta ampun lah, jangan duk sedekah lah 5 kupang, bukan zaman dia. Nah, kalau tak mau bagi RM2, RM3, duit RM1 tu bubuh dalam sampul hak tulis RM10 tu. Jiput hati. Kecoh budak tu. Budak-budak ni kalau depa perempuan kat bawah pokok tu je tuan-tuan, rumah tu hang patut sadut pi. Rumah nombor 13 tu. Kedekut piang. Dah nak buat aku sebut gitu ya, nak buat tu yang pemaaf kat aku lah. Ni budak-budak ni depa doa tu. Tuan-tuan jangan melawak main. Lepas tu ada pula, ni hak ni mai dah tadi nah, ni hak ni mai dah tadi. Tok Saruk kata lagu tu kat depa. Ajak budak-budak pergi malu tak payah. Ni hang mai dah tadi kan ni? Ni nak main balik kali kedua ke? Tak payah. Saya budak tu kata-kata, "Dak pak cik, ni saya bawa kawan saya mai." Kesian kat dia. Bagi je lah. Tak bengkrap takat bagi satu sampul RM1 tu. Tuan-tuan, nak kena jaga hati perasaan budak-budak daripada kecil. Sebab hak ni lah doa kat kita ni. Budak-budak kecil ni doa tuan-tuan. Depa dosa tak ada. Bila doa Allah Taala makbul. Tu kita nak kena ingat. Baru ni pergi balik makan kenduri di Kod Diang. Tuan-tuan, ada satu kayu. Macam mana atau rumah kayu ni, kayu tu dia tak paku. Untuk tu dia lupa paku tuan-tuan. Masuk makan dalam rumah tu. Lah ni kan pisah rumah antik banyak. Buat kena rumah antik dah bunyi pun ada satu kayu benar dia candak di sini tu, dia tak paku, dia letak dia takut tu letak tu, dia lekat kejap sampai terlupa paku. Bila mai orang ramai, ada seorang hamba Allah tuan-tuan duk riba anak kecil baru umur 3 bulan. Kayu ni 3-2 tuan-tuan, tiba-tiba jatuh atas riba orang tua ni. Budak ni kena betul-betul tengah dahi dia ni, lekat bertakuk bekas dahi ni, bekas kayu yang kata kayu 3-2 2 inci ni, terbelang ni budak kecil. Yang kata Allah Ta'ala Maha Kaya ni, kata cerita budak-budak tuan-tuan, mak lekat kot piduk tolong lapis, walaupun berlapis dia punya dahi ni tuan-tuan, mak bapak dia bawa lari mai kat Masuri tu. Hari tu ayah haji masa duk korban, klinik-klinik pun banyak tak buka lagi, mai kat Masuri. Dia kata 4-5 hari lagi dia baru cek balik, tengok lah ni tak ketahuan lagi kesan dia. Tapi Alhamdulillah tak ada kesan apa-apa budak tu. Tu kata malaikat selamatkan dia, Allah Ta'ala selamatkan dia. Ni nak cerita kat tuan-tuan budak-budak. Saya ingat kayu tu kalau terjun atas kepala orang tua pun tuan-tuan terbelah dari ni. Wajib. Jenis kayu bukan kayu lah ni, kayu second hand, kayu lama, kayu kereta api tu. Tuan-tuan, jenis kayu apa nama, hak belah-belah kayu tu dia berat. Jenis cengai batu belakang macam tu batu. Terjun tu nak cerita budak-budak Allah Ta'ala pelihara tuan-tuan. Sebab tu kita jangan nak buat main dengan budak-budak ni. Kalau mereka menyumpah sekali jadi sungguh. Tuan-tuan sekalian, tu kita nak kena faham. Orang berbelanja. Sebab tu yang pertama, yang ketiga, yang apa nama ni, yang kata Imam Ghazali, yang pertama sekali ni dia kedekut. Bukan takat dia pergi kempen pula orang yang kaya macam sama dengan dia. Dia kata kalau ada orang nak minta buat drama nak kat masjid kita nak buat apa-apa, hang patut sadut bagi. Puak-puak tu penyegan, dia kata. Kita dah susah payah cari duit, duk pergi bagi kat mereka pula. Dia pergi kempen orang, hak yang mana kaya macam dia, bukan takat dia tak bagi, dia kempen pula orang, jangan pergi duk bagi. Hal begitu ada lagu ni. Tak ada kono. Kalau ada mampu. Tuan-tuan, tak aman damai. Sebab apa? Ketenangan hidup ni Allah Ta'ala tak bagi kepada dia. Tu kita nak kena faham. Ini muamalah. Tuan-tuan, sebab tu saya bila saya pergi bercakap kepada usahawan tak kira lah Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ke Melayu Kedah ke, saya akan bagi tahu mereka, pertama sekali di pintu kedai kita tu tolong tanggalkan peminta sedekah dilarang masuk. Kalau hak yang direct selling tak apa, penjual barang direct selling dilarang masuk, insya-Allah tak apa, biar pergi situ. Puak ni masuk ganggu. Lala kita pun ketagih nak cepat kaya macam depa juga. Padahal kita nak buat kerja cara betul. Masuk tu kempen semua geng cepat kaya lah kak. Tuan-tuan. Tapi hak peminta sedekah ni jangan larang lah. Sebab puak-puak ni mai, dia bawa rezeki kat kita. Macam orang bertandang ke rumah kita. Mereka mai jual tanah wakaf kas kaki RM20. Ambil RM20 bagi, tak nak mampu Tuan-tuan ni. Kadang-kadang kita pun bukanlah tegur. Saya sendiri pun tuan-tuan ramai ajak mereka duk main. Orang mai jual tanah wakaf pun pakai baju korporat lah ni, jangan blok main. Tak apalah, nampak kemas, mai tunjuk kat kuasa dia, bagi tuan-tuan, jangan duk kunci pegang. Takat mana kita ada, bagi. Tak ada, abang kata tak, minta maaf, hari ni duit habis, 12 orang dah mai jual tanah wakaf hari ni, habis dah. Tak ada masalah tuan-tuan. Habis sangat dia balik begitu lah. Kita ni kita dengan Allah Ta'ala memang betul, tapi jangan hampa duit ada, hampa kata tak ada. Hak tu je tuan-tuan. Habis sangat tu kita nak kena faham.
Anak-anak kita tu banyak duduk tunggu pintu bank tu, Masya Allah. Minta maaf, minta ampun tuan-tuan. Jangan duduk belatiak, pi nasihat tak apa. Ni pengalaman saya beritahu adik sekalian. Ni adik ni nah, pakcik bagi RM5, tak apalah, tak usah duk bagi minyak angin, tak usah duk bagilah surah Yasin, tak apa, pakcik banyak dah. Ambil RM5 sekali pergi makan nasi. Nak bagi kat tuan-tuan. Budak-budak ni kalau cikgu dia tak main tengah hari, tak berkerah nasi. Bagilah. Tuan-tuan, tak usah duk fikir teruk-teruk. Nah, bagi sekat mana keikhlasan kita rasa nak bagi, kita bagi. Tu kan kita berbelanja untuk kebaikan kita, Masya Allah. Allah Ta'ala buka pintu. RM5 tu besar tuan-tuan. Pada mereka, pada kita mungkin kecil. Lagu tu baru ketenangan, keseronokan wajah kita, senyum boleh berseri tu baru boleh hadir. Dengan benda-benda lagu ni tuan-tuan. Kemudian masuk perkara kedua yang Allah Ta'ala beritahu kat kita, wal kazimin al ghaiz. Kita boleh kontrol kita punya marah kita. Ini orang yang jiwanya tenang. Marah boleh kontrol. Orang mengatakan kita, biar pergi kat dia. Orang buat fitnah kat kita, biar pergi, tak ada masalah. Tak payah pergi jawab. Tak payah nak panggil press conference, tolong jawab balik. Saya sebenarnya dikatakan begini. Tak payah, tuan-tuan. Nah, tak payah teruk-teruk. Itu orang politik, biar pergi kat mereka. Mereka nak kena jawab cepat pasal minggu depan pilihan raya. Saya ikut orang tak ada tolong jawab. Hak tu tak apalah. Ni kita ni bukan ada kepentingan apa buat. Tuan-tuan ingat kawal diri kita. Belajarlah. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, rakan-rakanku sekalian, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian. Kalau orang buat fitnah kepada kita, sebenarnya dia sedang memberi rezeki kepada kita. Dengan Allah Ta'ala mengurangkan rezeki dia. Ingat kalau dalam bulan Ramadan kita bagi makan orang berbuka puasa, kata Nabi, bermakna pahala orang berpuasa tu dapat kat dia, tetapi pahala kita berpuasa Allah Ta'ala tak kurangkan. Jangan duk takut buka puasa dengan orang, tak boleh ustaz, sekali pahala saya habis, semua boleh kat dia. Bukan lagu tu. Tetapi kalau orang buat fitnah, dengki, khianat, cemburu kepada kita, tuan-tuan, dia sebenarnya sedang memberikan rezeki kepada kita. Kita tak akan susah satu sen pun. Bahkan rezeki dia tu Allah Ta'ala akan kuat, tuan-tuan. Yakin, percayalah, tuan-tuan, percayalah. Ini pengalaman hidup kita semua. Semua manusia akan hadapi. Itu hakikat. Yang pentingnya kepada kita, macam mana kita nak dekat kepada Allah. Tuan-tuan, teruslah kita dengan bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama', supaya Allah Ta'ala berikan ketahanan diri itu kepada kita. Kita mampu bertahan, mailah fitnah kalau mana apa, kita akan mampu berhadapan, tuan-tuan, dan kita masih boleh tersenyum. Allah Ta'ala tak akan kurangkan satu sen pun rezeki kita. Yakin, percayalah. Itu hakikat manusia. Ni tak ada. Kita kadang-kadang marah, perongeh sampai yang bukan-bukan. La ilaha illallah. Panggil tu nak kena buang. Jangan nak buat ketahuan apa nama ni. Aku duk aram hang lama dah, hang kena banyak dah. Banyak kali dah hang duk kata kat aku. Tak payah, tuan-tuan ni. Setiap kebenaran tu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik. Hak Tuhan, kebenaran tu. Dan dia akan tolong jawab bagi pihak kita, tuan-tuan, dengan pelbagai kaedah yang boleh mengangkat semula martabat kita sebagai manusia. Tuan-tuan, tak payah susah hati. Itu hakikat manusia. Kita nak kena faham. Tak payah duk perongeh, tak payah duk apa-apa, tak payah duk fikir nak mengingat balik. Umpama kita ni kalau orang tu bomoh main buat ke apa nama ni, kita duk berniaga kan, tuan-tuan duk berniaga beramai, tuan-tuan tahulah. Satgi orang ni buat lagu ni, tak payah. Satgi tu bomoh tu tanya macam mana ni, kita nak balas balik ke apa yang orang buat kat kita? Tak payah. Bagi Allah Ta'ala saja balas kat dia. Perbaik kedai saya, sudah. Kisah bomoh-bomoh ni pun satu hal juga. Kalau pergi bagi cakap kat usahawan, dia pada tanya tajuk tu hak mula-mula. Tuan-tuan, saya kata kat mereka senangnya, aku ni bukan tak mau cakap tajuk bomoh kat hampa, tapi hampa ni percaya yang bukan-bukan. Bukan maksud saya tak percaya kat bomoh, tak, saya percaya. Jin ni ada dua jenis, hak kapiak pada hak Islam pun ada, tuan-tuan. Tapi masalah kita bukan tak percaya kat jin. Tu gambar Sultan Abdul Hamid tu pun percaya tak sangat. Hak lagu tu ramai. Saya biasa dah dulu masa duduk Changlun, duduk kenal geng duduk menegak Ustaz Malau, bawa perempuan pipi sampai meja tu meja ikan kering yang ada apa pun. Gambar Sultan Abdul Hamid pun koror dah tu, gambar hitam putih lah, gambar kalah jangan melok main.
Tak maaf minta ampun lah tuan-tuan ni. Buat gambar tu pipi abang perempuan saja bercakap tu nak pergi derah, nak pergi apa nama token dia tu dengar. Ish, kata kita tak boleh beli ni apa nama ni ikan kering tang ni gelama masam tang ni pasal lagu tak apa sesuai dengan kita. Perempuan saya tanya apa siapa ni, dia ada orang tua ni duk halau kita tak pergi kita main dekat ni orang tua ni duk halau ni. Lepas tu orang nak meninggal tu dengar, bila dia kata dia kata tak ustaz, dia ambil gambar tu dia tirak, dia kata gambar ni bukan untuk ustaz, dia kata. Ada lagi orang lagu tu tuan-tuan. Ni nak dekat dengan Allah Ta'ala lagu mana hidup? Nak cari syurga dunia lagu mana? Nampak tu? Saya pernah lah tanya seorang sejarawan kita lah, ahli-ahli persatuan sejarah tu, apa munasabah gambar tu kan. Dia cerita lah, dia pun cerita sejarah dia lah dia. Tapi dulu Sultan Abdul Hamid dia memang daulat tinggi no. Pakcik-pakcik sekalian no. Saya ada satu orang tua kepala batas ni cerita, dia kata lagu mana tu, jambatan tu bukan kata berapa elok sangat titi tu, longgak-longgak tu, tapi bila sultan ni lalu dia boleh kejap balik tak lagu mana tu. Cerita dia kurang lagu tu lah, kira daulat dia tu tinggi. Cerita Sultan Abdul Hamid ni. Lepas tu main lah sejarah ni cerita bila kan tuan-tuan rakan-rakan berniaga amai. Benda ni kena tahu, kena ada ilmu baru kita tahu nak amai, nak boleh amai ke tak kan. Tak ada ilmu duk pegang situ, orang jual RM50 balik pelekat atas dinding tuan-tuan. Dalam pejabat ada, pintu tempat ruang tamu pun ada. 3-4 pin. Sultan Abdul Hamid ni zaman Pulau Pinang duduk dalam negeri Kedah. Masa tu tak berpisah lagi Kedah dengan Pulau Pinang tu. Zaman Sultan Abdul Hamid ni, sebelum Sultan Badisah lama dah ni. Sultan Abdul Hamid ni memang daulat dia tinggi, memang diakui katanya masa tu. Masa tu satu restoran nasi kandang usahawan India mula buka di Pulau Pinang. Bila dia pergi melawat Pulau Pinang, tuanku ni orang bawa pergi makan di situ, pergi makan nasi kandang tu. Bila dia keluar daripada makan di nasi kandang tu tuan-tuan, orang dia serbu masuk makan macam dengan pelari kan. Lagu tu. Jadi tuanku ni macam dengan pelari, dia balik tu orang dia masuk lah, la ilaha illallah. Tu yang pakai ambil gambar dia dalam kedai lah ni, nak buat pelari lagu tu lah. Dulu kerja ni India buat. Lepas tu turun dekat Cina. Lah ni Melayu pun sampai masuk pasar malam lah. Benda ni baru ya. Awak orang dulu berniaga tak berjaya kah? Tuan-tuan, minta maaf lah. Bukan nak kasar apa tak. Tapi kita duk ubah rukun tu. Rukun iman tu dia duk genyak sikit tu pasal apa? Duk jadi manusia yang tamak pada harta tu sampai peringkat lagu tu kita hari ni, tuan-tuan. Minta maaf, minta ampun. Hilang dah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang. Saya tanya pula, tu macam mana gambar tu hendak nampak satu tu je gambar. Pasal apa tak ambil masa dia tengah main golf ke? Gambar tu Abdul Rahman tengah duk makan nasi ke atau tengah apa-apa ke? Pasal apa duk ambil gambar tu? Oh, dia kata ustaz, tengkolok tu nilai dia tinggi. Nilai tinggi tak mana? Tu dia punya bulu burung dia tu. Kodek tu. Dia punya bulu burung dia tu. Apa kena mengenal bulu burung tu pula? Dia kata burung ni, bulu burung cendrawasih, bukan bulu burung bangau ustaz nah. Burung cendrawasih. Cendrawasih ni pula ustaz, dia kata dia bukan hidup kat atas darat. No, cendralahwasih. Burung di awan. No, tempat dia di awan. Subhanallah tuan-tuan, betul lah. Burung cendrawasih ni memang hidup dia di awan. Dia jarang-jarang turun. Tapi tuan-tuan ingat burung ni tak mampu ke? Mak pak dia pakai telok kat atas awan ke? Pikir dia bagi beradab sikit, bukan kata lagu mana. Mak pak dia nak mentelok pun tuan-tuan kena atas darat. Bila mampu kena tembak peluru pun atas darat juga. Tak payah mana nak ambil bulu tu. Dia pakai kata apa? Oh, nak boleh ambil bulu burung ni bukan senang, dia kata. Tu dia clear. Tuan-tuan, alasan tu sampai teratur nak bubuh juga. Jadi kita ni bila saya dah bagi tahu macam ni tuan-tuan, kita dah ada ilmu sikit, faham-faham sajalah tengok balik ayat tadi lagu mana, wa may yattaqillah tu kuk mana. Pegang letak di dada, bukan duk tampai di kedai, dan kita beramal jadi orang yang takut tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan duk fikir lagu tu. Nega ni bagi ada rahmat Allahnya. Bagi ada rahmat Allah saja tuan-tuan, Allah Ta'ala bagilah rezeki kepada kita. Memang
Memang Allah Ta'ala nak bagi ni 90% rezeki ni adalah bisnes, perniagaan. Ini muamalah kita sesama manusia. Tapi kita ni duk cari jalan macam-macam. La ilaha illallah. Bomoh tak kira lagi lah. Dia pilih satu lain kali pula cerita tu tak habis dah cerita malam ni. Tuan-tuan, kita mengawal diri kita ketika marah. Yang ni masalah. Pangai tu tuan-tuan. Marah. Sifat ni kita nak cuba kontrol lah. Nah, sebab tu kita amalan-amalan yang terbaik Nabi pun dah pesan kat kita tuan-tuan, balik rumah dalam keadaan marah. Jangan pergi cari bini lagi. Tak ikut bini boleh nampak tak pasal. Masuk pergi bilik ayam tuan-tuan. Kalau boleh mandilah. Kalau kita kata boleh kontrol dengan ambil yang semayang, ambil yang semayang. Semayanglah sunat. Apa-apa yang ada pada masa tu tuan-tuan boleh buat. Semayanglah. Nak kontrol marah. Kita bimbang kok marah sekali dia pergi kat orang lain tak pasal. Orang yang tak bersalah tu jadi mangsa. Tu kaedah dia. Jangan balik dalam keadaan kita ngongang sekali pergi kat bini. Bini tanya apa? Abang makan lagi? Tengok aku balik tanya lah makan tak makan. No, bukan lagu tu tuan-tuan. Kita kena kawal. Sebab tu bila mai umur-umur lagu ni tuan-tuan, dia mai duk kuih nak perongoi tak tahuan. Entah lagu mana tak tahu. Perongoi ni pun satu hal juga. Nah, tapi kadang-kadang bila kita duk cakap tajuk perongoi, dia kata ustaz, perongoi pun anugerah Allah. Kalau lagu tu selalu cakap tentang apa tuan-tuan? Payah Nah, bila mai perongoi pun anugerah Allah, dia selalu cakap apa lah. Ada tu iklan dalam TV kalau tuan-tuan perasan. Cerita perongoi. Tapi raya baru ni duk parti tengok tak ada. Dia iklan tu tajaan Petronas dalam bulan puasa. Cerita bila tuan-tuan ni selingan nak tutup kot. 10 lebih Tapi tuan-tuan bukan nak bangkit awal pergi motong kau tak kan. Kalau kat kampung tu nak kena peringat. Kalau pergi belawang tepuih tu kena peringat. Tengok ke 10 lebih kena berhenti lah. Esok dia nak bangkit awal pergi motong. Ikut tak jaga tidur. Cerita iklan tadi ni saya cukup suka. Iklan tajaan Petronas ni ada satu kali tu yang anak dia pergi beli lembu muat bot buat balik mai apa semua tu kan. Ada saya tengok orang. Tu saya duk cari pengajaran tak boleh jumpa lagi. Tapi ada lah nak tunjuk kata anak dia tu nak perkhidmat pada mak bapak dia. Tapi satu lagi ni, Tok Wan ni, dia lebih kurang 2-3 hari lagi nak raya. Tok Wan ni dia duduk atas wakaf, atas pangkin dia bawah pokok belang. Masa ni anak cucu duk balik lah. Macam kita lah, kita duk bayang kita duk kampung tuan-tuan kan. Jadi anak cucu duk balik mai. Satu hari tu anak dia daripada Kuala Lumpur balik sampai rumah. Sampai cucu ni momot. Ni syok bila jadi Tok Wan kan. Tuan-tuan yang ada menantu dah tahu lah jadi Tok Wan lagu dah. Dengan cucu ni kata sayang cucu lebih daripada anak tak tahu nak bayang tak boleh pasal cucu tak ada. Cucu ni hak umur 2-3 tahun ni dia lari pergi dekat Tok Wan dia. Tok Wan duk balut rokok lah bulan puasa mana duk rokok pula. Duk atas bangkin lah. Sebelum dia sampai ke Tok Wan dia tengok anak burung jatuh pada pokok belang. Perasan tak anak burung jatuh atas tanah. Budak ni break terkejut tengok burung. Dia pun pegang burung tu pergi suruh kat Tok Wan. Wan, burung apa? Perasan tak iklan tu? Tok Wan dia pun tengok-tengok burung murai. Tak perasan lagi? Cucu ni tanya lagi, burung apa? Burung murai. Tok Wan tanya. Dia tanya lagi, burung apa? Burung murai. 4-5 kali tanya, Tok Wan dia jawab burung murai. Lepas tu Tok Wan dia pegang, dia dukung naik kokko, letak atas kokko. Dia ambil anak burung tu, dia letak atas kepala lebay Tok Wan dia tu. Dia dah tanya, Wan, burung apa? Wan dia jawab itulah, burung murai. Burung murai. Tuan-tuan, Tok Wan ni dia layan cucu, Masya Allah. Tapi hak dalam iklan tu lah, Tok Wan aku luar ni aku tak tahu lah. Kalau ada cucu balik main lagu tu, tangkap burung, tunjuk kat Tok Wan. Wan, burung apa? Dia pun pegang makan tengok, morai. Bunyi morai lah. Cucu tanya lagi dua, burung apa Wan? Orang duk abang kata morai. Bunyi tu kuih belen lah. Wan, burung apa? Budak ni aku suap dalam mulut morai lagi pun tahu. Tu Tok Wan. Hak duk adalah lah. Darul Aman haid tak ada. Tuan-tuan, Darul Aman tak haid tu. Darul Aman nifas ada. Tuan-tuan, tadi di Syekh Pirsa ada telefon. Malam ni entah pergi mana dia tak. Kata Darul Aman haid. Orang situ dia tahu perempuan bukan sembahyang.
Tok Syekh tu dah melawak lagi. Dari atas situ orang buat tak sembahyang. Pasal apa pula tuan? Hai. Tok Syekh Pirsan ni sembang dia setiap patah kena gelak. Tu cerita bohong tadi tuan-tuan. Nampak tak? Kalau kita takat 3 kali tanya apa orang tu mai, tu nak bagi, tak boleh kawal. Dalam duk sayang kat cucu tu, tak boleh kawal, tak payah. Cucu Putrajaya balik mai. Duk lengkong-lengkong kampung jumpa siput sekok. Wan, siput apa? Wan mau tengok-tengok siput babi. Aku kampung siput babi yang ada mana ada siput baik. Tak duduk dalam benang. Nak kata kelembuai huduh sangat kot. Siput apa Wan? Siput babi. Siput apa? Oh dah bak siput babi. Tanya sekali lagi, siput apa? Siput lah babi. Dengan cucu dengan Tok Wan jadi babi je merah. Tuan-tuan, kita tak boleh kawal. Sebab tu Allah Ta'ala kata wal kaziminal ghaiz. Boleh kawal marah tuan-tuan. Ini satu nikmat yang cukup besar. Apa lagi besar daripada kawal marah? Wal afina 'anil nas. Al afina 'anil nas, memaafkan sesama manusia tuan-tuan. Yang ni kadang-kadang kita, saya sendiri pun tuan-tuan, saya mengaku kita masih gagal. Orang buat salah kat kita, kita nak memaafkan dia, Masya Allah. Tetapi cubalah tuan-tuan, nikmat Tuhan bagi cukup besar. Kalau orang buat salah kat kita, kita tak serang dia, bahkan kita maafkan dia. Subhanallah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan berikan kerahmatan ni kepada kita, Masya Allah, tinggi nilai. Ini yang dikatakan nilai-nilai yang kata Imam Ibn Taymiyah ni, ciri-ciri untuk manusia nak dapatkan syurga dunia. Syurga akhirat tu confirm dah, kita tahu nikmat dah lagu tu. Tetapi benda tu nak kena rasa dan nilai semasa kita duduk atas dunia. Tuan-tuan, bila ada muamalah kita atas dunia, baru malaikat tu boleh buat catatan buku amal kebaikan kita. Tuan-tuan, bagaimana kita akan dihisap di kemudian hari, semua berasaskan kepada kehidupan kita atas dunia. Sebab tu bagi kita yang buat kerja hari ini, dalam dunia apa sekalipun kita buat, letakkan setiap amalan kita ni akan jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup kita ni boleh senyum sepanjang masa. Hidup ni Allah Ta'ala berikan ketenangan. Bila ada ketenangan, dia tak stres, tak ada tekanan dalam hidup. Balik di rumah ada masalah dalam rumah tangga tuan-tuan, dia tengok masalah dalam rumah tangga, pada dia itu bukan masalah. Sebab kita yakin kita boleh selesaikan. Masuk dalam syarikat kita, masuk dalam pejabat, tengok anak qarah kita sebagai contoh tuan-tuan, ini pun bukan masalah. Sebab kita nampak jalan-jalan penyelesaian. Tetapi kalau kita sendiri penuh dengan masalah, kita tengok masalah di depan kita tuan-tuan, hak tu yang duk serabut, maka serabut akan bertambah serabut. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita yakin macam tu, ketenangan hidup ni Allah Ta'ala akan bagi kepada semua manusia. Allah Ta'ala ni bukan bakhil macam mana kita duk faham haji bakhil tadi tuan-tuan. Dia nak bagi kepada semua, tetapi kepada orang yang berusaha untuk mencari, kata Imam Ibn Taymiyah tadi, syurga kita atas dunia, dan daripada situlah kita akan bawa kepada akhirat. Sebab tu Nabi kata, antara asas-asas kebahagiaan, ketenangan, keselesaan rumah tangga, 3-4 perkara saya ingat, kita duk mengaji, kita duk baca kitab sangat dah tuan-tuan, rumah tangga yang selesa, rumah tangga yang luas. Rumah tangga yang luas, al-bait, al-manzil wasi'un, ini pun kita nak kena takrifkan, bukan takat ada 7-8 bilik, tak, bukan takat lagu tu saja. Tetapi kalau boleh rumah tangga yang boleh memberikan perlindungan kepada orang lain. Tu Imam Ghazali tekankan, rumah yang boleh memberikan perlindungan kepada orang lain, itu rumah tangga yang sempurna, yang selesa, yang dimaksudkan dengan al-manzil wasi'un tu. Bukan takat duk bangga, duk hebat kita seorang, duk tak. Orang lain main minta nak tumpang tidur, haram, tak boleh tuan-tuan. Tidur dia, ni semua lebih kurang. No. Orang main minta pertolongan, minta bantuan, kita boleh bagi. Tuan-tuan, ini rumah tangga yang sempurna. Kenderaan yang selesa tuan-tuan. Memang ini syarat kebahagiaan. Nabi dah abangkan kita. Isteri yang solehah, anak-anak yang ramai. Anak ramai tuan-tuan. Itu pun penting dalam kehidupan kita. Ini asas ketenangan dan kebahagiaan. Bila dah ada ramai, didik, jaga elok-elok tuan-tuan. Nikmat ni Tuhan bagi, Masya Allah. Ada isteri salihah pun tenang dah. Nak keluar mai dia tak duduk tanya dah. Ni tak ada, bila pakai kain samping sikit dah, mula duduk jelin lalu. Mampu kalau boleh hal lagu tu tuan-tuan. Kalau kenal lagu aku, pakai tak ada, tak ada pergi mana. Setiap petang nak kena pakai kain samping. Tuan-tuan, tu kita nak kena faham. Ni perkara-perkara yang akan mengundang kebahagiaan kepada kehidupan kita. Bukan kata Nabi nak larang kita nak pakai kereta, kan nak buat rumah ke apa lagu mana, tak.
Nah, bukan kita kata ni pasal kita nak buat dak. Tetapi biarlah sesuatu itu boleh memberikan keselesaan kepada orang ramai. Dan orang rasa terpanggil nak main jalan rumah tangga kita. Bukan hidup buat pagar yang bukan-bukan, akhirnya tak siapa nak boleh masuk main. Tuan-tuan, sampai jin nak masuk pun tak boleh. Bagus ya kalau jin nak masuk tak boleh. Kan? Kita buat sesuatu ni, kita boleh memberikan perlindungan kepada orang ramai. Masya Allah, seronok, aman-damai, bahagia. Tuan-tuan, duduk dalam masyarakat, kita berjiran tetangga, jiran tetangga kita sempurna. Apa lagi kita nak hidup di dunia, tuan-tuan? Ini yang dikatakan anugerah ketenangan dalam kehidupan kita atas dunia. Ya, di akhirat wallahu alam, Allah Taala yang maha mengetahui. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ingat cukuplah sekadar itu tuan-tuan pada malam ni. Minta maaf minta ampun banyak-banyak pada Tuan Imam, Ustaz Sayuti, tuan-tuan rakan-rakan sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan dapat sedikit sebanyak memberikan sedikit input kepada kehidupan kita. Segala kelemahan-kelemahan itu adalah daripada saya dan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.